rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Ana Muhammad Atuf bin Muhammad Syawarizal daripada kelas 4 Ibnu Tufail akan menyampaikan cerita buat anda sekalian, iaitu kisah Nabi Muhammad di Gua Hira. Sebelum kedatangan Islam, penduduk kota Mekah hidup dalam keadaan kacau bilau. Pergaduhan dan perbalahan sering berlaku. Yang kuat semakin hebat, yang lemah semakin ditindas. Mereka menyembah berhala, berjudi dan minum arak, malah bunuh-membunuh di antara satu puak dengan puak yang lain. Oleh demikian, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak berhampiran kota Mekah. Nabi Muhammad bermunajat dan berzikir mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Muhammad SAW hampir berusia 40 tahun, kesukaannya mengasingkan diri semakin memuncak. Berbekal roti Rasulullah pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, iaitu kira-kira 5 km dari kota Mekah. Siti Khadijah, isteri kesayangan, sering menghantarkan makanan kepada Rasulullah. Rasulullah yang berkhalwat di Gua Hira khusyuk beribadat dan memikirkan keagungan alam untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Begitulah betapa murninya Nabi Al-Amin sebelum dilantik menjadi Rasul. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, iaitu orang-orang yang mengharapkan Allah serta banyak berzikir kepada Allah. Di Malaysia kini, pembuangan bayi semakin menjadi sumbang mahram hebat mencengkam. Gejala sosial semakin melata lebih memilukan. Hati haruan memakan anaknya. Negara kita seolah-olah telah kembali di seperti zaman jahiliyah dahulu, kerana umat Islam dewasa ini sudah jauh terpesong dengan ajaran Nabi dan Al-Quran. Masya Allah, a'udzubillahi min zalik. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di Nabi Muhammad di Gua Hira. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan 6 Ogos 610 Masihi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang memeluk Nabi sambil berkata, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak dapat membaca." Lantas malaikat memeluk merangkul Nabi hingga sesak nafasnya. Kemudian Jibril melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak bisa membaca." Lantas malaikat memeluk sampai ketiga kalinya sampai Nabi merasa sesak. Kemudian melepaskannya. Lalu Jibril membaca dan Nabi sedia mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Lalu baginda segera pulang kepada isterinya Khadijah. Lantas beliau berkata, selimutilah aku, zammiluni. Maka segeralah orang-orang di dalam rumah itu menyelimuti beliau sampai rasa dingin itu hilang. Lalu berkatalah beliau kepada Khadijah, "Hai Khadijah, apakah yang telah terjadi atas diriku ini?" Lalu beliau menceritakan segala yang telah beliau alami itu. Akhirnya beliau berkata, "Aku ngeri atas diriku ini." Lalu Khadijah berkata, Gembiralah, tenangkanlah hatimu wahai Muhammad.
Demi Tuhan yang menjadikan diriku, Allah tidak sesekali akan menghinamu. Engkaulah selama ini yang menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, melaksanakan tanggungjawab, memuliakan tetamu, mengembalikan hak-hak kepada tuannya, dan engkaulah yang sentiasa bercakap benar. Kata-kata lemah lembut daripada isteri kesayangannya, inilah membuatkan hati baginda tenang. Kemudian Khadijah meminta izin untuk menemui sepupunya Waraqah bin Nawfal untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Waraqah menjelas dan berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah, jika apa yang kau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu didatangi Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Sungguh suamimu adalah Nabi untuk umat ini. Katakan kepadanya agar ia bersabar. Kemudian Khadijah pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkataan Waraqah bin Nawfal kepada beliau. Sejak dari itulah Nabi Muhammad mula berdakwah untuk menegakkan agama selama 23 tahun, iaitu 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Pengajaran daripada cerita ini, pertama, kita hendaklah sentiasa mempertahankan akidah dan keimanan untuk kita kepada Allah walaupun dilanda pelbagai masalah dan kesulitan. Yang kedua, kita hendaklah saling menasihati antara satu sama lain tentang perkara-perkara kebaikan dan menjauhi segala larangan. Yang ketiga, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Maha Berkuasa dalam melakukan setiap sesuatu. Tiada perkara yang mustahil baginya. Di sana indahnya pelita, sambil berjalan cahaya tersebar. Akhir kata tamatlah cerita, ambil pengajaran, jadikan iktibar. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.